nampaknya kepimpinan yang mereka pamerkan ini ternyata bukan seperti mereka cakap. Mudah, kita nak buat cok kodok ni mudah saja. Kita bercakap cok kodok ni, kita boleh cakap buat dengan mulut, ambil tepung, gaul, letak dalam minyak. Tapi apakah pentadbiran untuk mengubah sesuatu itu semudah itu? Saya tidak fikir itu. Itulah kerana beberapa pemimpin PAS yang diberi kesempatan berada dalam kabinet di bawah Tan Sri Muhyiddin, pada saya gagal segagal-gagalnya. Dalam hal ini, saya nak bicara tentang soal, oleh kerana ini amanah Kelantan, saya nak tumpukan kepada setru amanah yang di Kelantan ini, khususnya PAS. Ayah saya dulu, arwah saya dulu, warna hijau. Arwah mak juga warna hijau. Tetapi saya tidak memilih hijau. Kerana apa? Kerana saya melihat ada berlakunya lompang-lompang tentang cara berpolitik, menggunakan agama untuk menentukan kepentingan dan sebagainya, dan terbukti itu telah berlaku dalam politik sekarang. Yang pertama sekali kita kena lihat PAS. Saya nak lebih menumpukan kepada PAS. PAS, kita akur bahawa mereka merupakan parti yang agak lama. Tetapi kita lihat konsistensinya mereka terhadap prinsip dan perjuangan itu telah bertukar arah, kecuali pada zaman Tok Guni Aziz. Dan akhirnya kita lihat dalam politik ini bukan pulut seri muka. Tetapi dalam politik ini bermuka-muka. Politik ini adalah sebuah perjuangan untuk membela nasib rakyat. Tetapi akhir-akhir ini, rakyat yang terpaksa membela diri sendiri. Dan PAS di Kelantan selepas 31 tahun. Saya boleh bercakap tentang PAS dan juga pengambil alihan kerajaan kerana pada 1990 saya terlibat di peringkat grassroots. Sebagai wartawan ketika itu, saya mengikuti mantan Allahyarham Menteri Besar Kelantan, Abemat arwah Tan Sri Mat Yaakob masa itu, berkempen masuk ke Tanah Merah, Buah Musang, Rantau Panjang dan sebagainya. Dan pengalihan kuasa kerajaan 1990 dengan bantuan semangat 46 pada ketika itu menampakkan seolah-olah PAS ini begitu kuat, dan akhirnya selepas 31 tahun mereka merasakan diri mereka besar di Kelantan dan akhirnya rakyat yang menjadi mangsa. Saya pernah bermasyarakat di Kelantan dan saya pernah merasa air bukit di rancangan pemilihan tanah di Kelantan, iaitu di Cendulang. Saudara, kita di luar ini nampak penderitaan itu seolah-olah kita tidak merasainya. Tetapi bagi yang merasainya, masalah air, masalah infrastruktur yang dijanjikan sebelum ini menampakkan PAS. Kalau di Kelantan dia sebut banyak perkataan dia pelawak. Pelawak ni macam pelawak jugalah, main-main. Saya nak bagi tahu bahawa dalam kempen-kempen PAS, kalau kita cuplik, kita ambil, kita kumpul sejak dulu-dulu sampai sekarang, tidak ada satu ceramah pun yang tidak mengata, memaki habun. Sehingga ke hari ini, apa yang PAS buat? Mereka terpaksa telan apa yang mereka kata. Ibarat ludah ke langit timpa hidung sendiri. Hari ini kita nak kata apa? Ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan PAS memimpin agama di peringkat persekutuan. Menterinya daripada PAS. Timbalan menterinya daripada PAS. Apa lagi yang PAS nak? Apa lagi dalil dan alasan yang nak mereka nyatakan bahawa dalam keadaan sekarang ini mereka tidak boleh bersuara untuk sekurang-kurangnya mengurang. Kalaupun saya yakin PAS tak boleh buat. Menutup kedai-kedai judi dan sebagainya. Dulu bukan main. Kita selak balik video-video lama dalam ceramah mereka. Tapi bila gagal melaksanakan sesuatu yang pernah mereka perjuangkan, DAP lah yang dijadikan sebab. Ibarat kata orang, pokok terbalik tengah jalan, DAP yang salah. Di mana titik perjuangan PAS yang dulunya begitu hebat? Saya tidak takut untuk mengakui bahawa selepas saya dibersihkan daripada UMNO pada 2010 dulu, saya nyatakan dalam hati saya kata bahawa selepas ini parti PAS sajalah yang boleh kita harapkan. Tetapi nasib baik saya tidak tersilap langkah.
Kerana hari ini terbukti mereka hanya bercakap saja. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, adik kakak di Kelantan, saya boleh kecek Kelantan walaupun saya orang Kedah. Kecewanya orang Kelantan ini adalah kerana kegagalan. Kerajaan yang bercakap, berceramah setiap hari, setiap masa, mendendangkan sesuatu yang enak. Tetapi apabila gagal, mereka akan menyatakan dalil yang tersendiri. Saya, walaupun orang luar, walaupun berada di luar daripada Kelantan, tetapi negeri yang paling saya suka pergi adalah Kelantan. Kerana apa? Bukan kerana PAS baik memerintah, tapi kerana banyak makanan dia. Itu yang penting. Nak menunjukkan bahawa dalam soal pentadbiran, pembangunan PAS 31 tahun memang gagal. Saya nak petik beberapa perkara yang PAS yang saya sebutkan tadi, kecek berawak tadi. Dalam bajet 2021 mengumumkan projek aquaculture Danau Tok Uban. Bunyi cukup hebat. Bunyi dia hebat. Dan jangan lupa, PAS ini sebuah parti yang memang cekap dalam menggembar-gemburkan isu. Ini kelebihan PAS. Dia cekap, gembar-gemburkan, menaikkan sesuatu isu yang belum tentu berjaya. Perjanjian yang mereka lakukan, saya ada kumpul sini, pernah diumumkan sebelum ini. Bina pasar besar, pasar Binjai sejak 2017. Janji siap 11 bulan sampai 2020 pagar. Itu satu perkara yang jelas. Dan orang Kelantan kena sedar, cukuplah 31 tahun di bawah PAS. PAS kini berada dalam kerajaan, tapi selepas PN PAS mendapat tempat, tetapi nampaknya kepimpinan yang mereka pamerkan ini ternyata bukan seperti mereka cakap. Mudah, kita nak buat cok kodok ni mudah saja. Kita bercakap cok kodok ni, kita boleh cakap buat dengan mulut, ambil tepung, gaul, letak dalam minyak. Tapi apakah pentadbiran untuk mengubah sesuatu itu semudah itu? Saya tidak fikir itu. Itulah kerana beberapa pemimpin PAS yang beri kesempatan berada dalam kabinet di bawah Tan Sri Muhyiddin, pada saya gagal segagal-gagalnya. Tapi disambung oleh kepimpinan sekarang, menerima balik nyawa PAS masih berada, dan orang yang bercakap menghina UMNO, membentak UMNO, membentak kepimpinan kerajaan yang berpuluh tahun dulu, akhirnya hari ini, kalau dalam istilah politiknya, dia tidur sebantal. Saya tak tahulah mimpi asing-asing atau mimpinya sama. Kalau istilah politik lagi, dia kata cium mulut. Ini perkara-perkara yang kena harus elak. Saya nak bagi tahu secara terus terang, bukan nak nasihat pasal orang PAS lagi hebat. Tugu Haji Hadi lagi hebat. Wabi Idris lagi hebat, Menteri Agama. Kan? Kalau nak berceramah, nak berkata, kita kena ambil sifat sederhana. Jangan kita terlalu meletakkan sesuatu untuk mempertahankan hujah kita itu. Kita menghina orang semau-maunya. Dan akhirnya hari ini kita terpaksa menelan. Rakyat menjadi saksi kepada puluhan video yang telah pun dicuplik, diangkat kembali oleh netizen untuk memperlihatkan bahawa PAS sebenarnya cakap tak serupa bikin ataupun bikin tak serupa cakap. Dalam beberapa video sebelum ini saya menyatakan terus terang, saya bukan terlalu anti PAS kerana saya bukan aktivis politik yang begitu hebat ataupun aktif. Tetapi saya melihat sebagai seorang rakyat Malaysia, di mana kalau dulu mungkin kita boleh mengatakan bahawa PAS ini nampak hala tujunya. Tetapi kini hala tuju mereka adalah siapa yang bagi jawatan, siapa yang bagi tempat, di situ kita kena bergantung. Berbalik kepada PAS tadi, saya nak nyatakan bahawa dalam beberapa hal juga kita melihat suatu tindakan yang mana banyak merugikan kita. Kenapa? Kerana PAS hanya memikirkan soal bagaimana untuk meletakkan mereka ini sebagai jago dan sebagai seorang pejuang yang memartabatkan Islam ini. Jadi bila sebut Islam ni semua terkulai. Percayalah, dalam keadaan sekarang perjuangan yang PAS telah jauh
telah jauh lari daripada asalnya. Kenapa saya kata begitu? Kerana bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang kita lihat dari segi hujah yang seperti yang disebutkan di Dewan baru ini, yang Ustaz pun dah sebut tadi, soal special draw tadi, zaman kita PH dulu 8 kali dan zaman ini 22 kali. Bukan soal nombor tu, bukan soal 22 kali tu, tapi soal kesannya. Dulu di masa di luar, kita menjalak. Seolah-olah kitalah hero. Kitalah pejuang yang perlu mengubah keadaan ini. Tapi bila berada di dalam, mulut kena zip, tangan kena kancing begini, kena garis, tak boleh buat apa. Kenapa kita nak sebut soal salah orang lain? Bukan kita tak pernah puji DAP. PAS pernah berkawan dengan DAP. Malah parti DAP ini sebenarnya parti yang dicari setiap kali parti-parti Melayu, terutamanya UMNO berpecah. Saya nak balik sejarah. Bila berpecah saja, parti ini akan dicari. Tassim Muhyiddin waktu dipecat daripada timbalan Presiden UMNO, orang pertama yang jumpa adalah Wabi Anthony Lok Sifu daripada DAP. Dan akhirnya mereka bekerjasama. Tapi apa jadi? Berlaku pengkhianatan, berlaku salah menyalah, salah itu, salah ini, semuanya DAP menjadi salah. Dan PAS sebenarnya sebuah parti yang terselamat. Mereka sebenarnya tak rasa pun nak, orang kata apa, tak ada peluang pun nak duduk situ sebagai kerajaan. Tapi percayalah, apa yang PAS lakukan hari ini, apa yang PAS telah janji sebelum ini, nanti mereka akan terpaksa berhadapan dengan janji-janji ini. Kerana rakyat sebagai pemerhati akan sentiasa tengok dan lihat perlakuan ahli-ahli politik. PAS sebenarnya tidak menggambarkan soal politik sivil, tidak menggambarkan soal politik matang. Kerana bagi dia, ketika berkuasa, memusuhi dan musuh semusuh-musuhnya. Tapi hari ini, apabila berlaku perubahan besar dalam polemik politik negara, berlaku dalam politik, orang kata selepas pilihan raya umum yang ke-14 yang lepas, PAS nampaknya terpaksa mengikut arus, menelan apa saja yang diperkata, menghalalkan cara untuk kekal berada di singgahsana. Saya tak nampak relevannya beberapa pemimpin PAS yang sekarang ni hujahnya bercakap tentang dalil mengikut ndak yang sokong ataupun tak nak yang sokong, seperti yang disebut oleh Cikgu Rahim dalam video dia tu. Jadi ini sebenarnya banyak yang kita tidak tahu dan orang-orang terutamanya punya Kompas terpaksa telan. Kenapa? Kerana pada awalnya memang mereka nampak perjuangan Hala Tuju PAS ini betul-betul untuk membentuk sebuah keluarga yang baik dalam parti yang berteraskan Islam. Tetapi nampaknya ia tidak lagi menjadi kenyataan, dan saya rasa eloklah adik kakak tengok semula, orang kata perhatikan balik orang-orang yang bercakap tak sepuas bikin ini. Kerana apa? Yang rugi adalah kita dan keluarga kita, terutamanya orang Kelantan. Nampak tak? Walaupun indahnya khabar seperti mereka cuba nak laksanakan itu dan ini, tetapi pelaksanaan tidak ada. Pelaksanaan tidak ada. Jadi bagaimana nak bergantung pada asalnya? Memang orang kata apabila disebut tentang ini orang kita, dia ada sikap adab dan sopan. Apabila berhadapan dengan ahli-ahli agama, mereka akan menghormati, ya? Mereka akan merasai bahawa orang-orang ahli agama ni perlu kita taati, kita tunduk. Tetapi kalaulah keadaan ini, keadaan begini, apa lagi yang kita nak buat? Banyak isu. Dulu hujah isu tentang pakaian pramugari dan sebagainya. Kemana isu tu? Nak memperjuangkan itu. Bila duduk dalam kabinet senyap, tak bunyi apa pun.
Begitu juga dengan isu-isu yang lain. Banyaklah, kalau saya nak cakap setengah jam pun tak cukup. Tetapi kita fikirlah sendiri. Sebenarnya apa yang PAS telah lakukan ini nyata mengecewakan banyak pihak. Dan amalan-amalan yang kita buat ini dalam kita berkempen, berceramah, janganlah keterlaluan. Kita kena sederhana. Saya nak ambil apa yang berlaku apabila kempen PN masa itu di Slim River. Menteri Kanan sekarang ada sebut tentang kalau PH masih merintah, matinya lebih banyak COVID ni. Lebih banyak mati waktu COVID. Tapi kita kena ingat, Allah ini maha besar. Apa yang kita cakap, kita terpaksa telan. Dan tuan-tuan boleh nilai, apa yang berlaku itu bukan sesuatu yang gembira untuk kita bicara tentang ini. Tetapi keceluparan mulut kita ini, mestilah kita kena kawal. Sebagai seorang ahli politik, tanggungjawab, sifat amanah kena ada. Apatah lagi bersih. Pemimpin politik mesti dilihat bukan hanya bersih, tetapi mesti dilihat bersih. Kalau kita sudah terpalit dengan pelbagai cerita-cerita buruk, cerita-cerita yang tidak indah, kenapa kita harus nak kekal dalam kedudukan yang boleh mengecewakan rakyat? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya sebenarnya terpaksa guna gear ni kerana jarang pula dulu selalu duduk interview orang. Jadi bila sesekali diberi ruang bercakap begini, saya nampak bahawa berlakunya sesuatu yang kita tidak jangka. Macam hari ini berlaku. Yang Muhammad Mulya Tengku Razali Hamzah mengejutkan dengan kenyataan untuk usahanya menghidupkan kembali UMNO 1946. Ini perkara-perkara yang kita tidak boleh baca. Dalam keadaan politik yang tidak ada pihak yang mendominasi, maka akhirnya akan tumbuh cabang-cabang politik ini yang boleh meletakkan perubahan dari masa ke semasa. Kita tak boleh fikir dalam hal sekarang ini, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang amat berhormat Perdana Menteri, apa saja boleh berlaku. Baru 33 hari, masih ada 60 hari lebih lagi terhadap deadline yang diletakkan 100 hari itu. Kita doakan yang baik-baik dan kita nampak bahawa PH telah berjiwa besar untuk bersetuju menandatangani MOU dan sebagainya. Jadi dalam politik ini, tuan-tuan, saya bukan nak kata lah, kena berhati-hati. Kita jangan jatuh di lubang yang sama. Kerana dalam apa jua hal, orang politik bergabung bagaimanapun, akhirnya demi kuasa akan berlaku seperti yang berlaku dalam langkah Sheraton. Saya tak nampak bahawa perkara-perkara yang dulunya kita rasa mustahil, PAS dengan UMNO ni, kalau kita tengok dia punya sejarah pertelingkahan, tak mungkin berbaik dah. Tak mungkin berbaik dah. Apa nak baik lagi? Sampai kita katakan bahawa siang memperjuangkan Melayu, hidup Melayu, malam jual tanah Melayu. Ini perkataan-perkataan, ingat, orang UMNO boleh lupa. Begitu menusuk, menikam jantung. Ini sebenarnya yang saya sebutkan tadi, kita mesti berjiwa sederhana dalam apa yang kita pertahankan untuk kepentingan politik kita. Tak boleh kita berlebih-lebih. Agama pun larang kita berlebih-lebih. Tapi kalau kita nak ajar agama, dia orang menteri agama lagi. Dia lebih faham, lebih hebat, lebih diyakini pegangan prinsip perjuangan itu. Tapi apa sudah jadi sekarang? Bila sesuatu berlaku, untuk mempertahankan bahawa tidak salah atas salah laku manusia, kita sebut takdir. Memang itu perkara takdir yang ditentukan oleh Allah. Tetapi tangan-tangan jahat manusia ini kadang-kadang telah mengubah keadaan dan menjadikan keadaan yang tak sepatutnya berlaku. PAS ni, perumpamaan sudah. Kita jangan letak ular di atas pagar atau dalam almari. Kita jangan letak ular di atas
para ataupun dalam almari rumah. Kita jangan belah harimau dalam rumah. Ini nak tuju kat PAS ni. Dan kita jangan tolong seperti tolong anjing tersepit di pagar. Ini falsafah-falsafah perumpamaan yang ada pada PAS. Siapa berkawan dengan dia esok akan tahulah. So jadi ini perkara-perkara yang kita kena nilai, kena tengok balik. Saya tak mau banyak sangatlah sebab saya memang PAS 2-3 hari ni saya memang angin betul. Sebab apa? Melakukan sesuatu yang mengarut yang saya tak boleh terima lagi. Kerana mereka tak dapat kekal dengan prinsip asal. Jadi